Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. So pada hari ini kita akan masuk kepada bahagian yang kedua dalam tajuk rangkaian dalam teori graf bab 4 tingkatan 4. So hari ini apa yang akan kita belajar, kita akan tengok sebentar lagi. So sebelum tu sesiapa yang masih belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya, channel Cikgu Fazli Handsome. Dan jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Alright. Hai guys, kembali semula kita ke bahagian yang kedua, bab yang kelima, tingkatan 4, tajuk rangkaian dalam teori graf. So untuk hari ini kita akan belajar yang keempat, perkara yang keempat, iaitu beza di antara graf terarah dan graf tidak terarah. Okey, apa beza di antara graf terarah dan graf tak terarah? Okey, graf terarah ialah graf yang ditanda dengan arah kaitan. Manakala graf tidak terarah ialah graf yang dilukis tanpa penandaan arah. Kita rujuk kepada jadual yang diberikan. Jadual ini ada dalam buku teks muka surat 136. Yang pertama, seperti mana yang kita pernah belajar sebelum ni, graf ada dua jenis. Yang pertama ialah graf mudah dan yang kedua ialah graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Kedua-dua jenis graf ni mempunyai dua-dua graf yang terarah dan juga graf yang tidak terarah. Kita tengok dulu untuk graf mudah, graf yang tidak terarah. Ini ialah graf mudah. Graf mudah. Jadi bila dia punya bucu ada A, B, C, D. Dan dia punya bilangan tepi A, B, A, C, B, C dan C, D. Sini ada nota, dia kata penulisan kedudukan pasangan bucu adalah bebas. Kita boleh nyatakan sama ada kalau bilangan tepi ni kat sini boleh tulis dalam bentuk AB pun boleh, BA pun boleh, tidak ada masalah. Bilangan darjah pula, seperti mana kita sedia tahu, rumusnya ialah bilangan tepi 2 darab bilangan tepi. So kat sini bilangan tepi bagi A ada 2. Maksud 2 kat sini ialah pada bucu A ni ada 2 tepi. Pada bucu B ada 2 tepi juga. 1, 2. Pada bucu C ada 3. 1, 2, 3. Dan pada bucu D ada 1. Satu saja. So kalau kita tambahkan semua ni, 2 tambah 2, 4. Tambah 3, 7. Tambah 1, 8. So jumlah keseluruhan darjah ataupun bilangan tepi ialah 8. Bagi graf mudah, untuk graf yang terarah, gambar sama macam graf tidak terarah, bezanya dia ada anak panah. Pada setiap tepi tu dia ada anak panah. Anak panah ni menunjukkan arah penandaan. Sama juga macam graf tidak terarah tadi, bilangan bucu ada 4, A, B, C, D. Tetapi untuk penulisan tepi, dia mesti mengikut arah anak panah. So kalau sini BA menunjukkan B bergerak ke A. Bilangan tepi tu dia bermula daripada bucu B ke arah A. CA. CA. Anak panahnya ke arah A. BC. B menghala ke C. Dan DC. D ni turun ke C. Kita tak boleh suka-suka hati terbalikkan dia punya nama tepi tu seperti mana graf tidak terarah. Untuk bilangan darjah pula, walaupun bilangan darjahnya kita masih menggunakan rumus yang sama, iaitu 2 darab bilangan tepi, tetapi tata tanda penulisan untuk graf terarah bagi darjah ni berbeza dengan graf tidak terarah. Kalau graf tidak terarah, kita boleh menulis secara terus bilangan dia, tetapi untuk graf terarah, kita kena tahu maksud in dan out. In ni bermaksud anak panah tu masuk, out ni bermaksud anak panah tu keluar. Contohnya ialah pada sini, garis tepi yang masuk ke dalam A ada 2. So pada bucu A ni ada 2 garisan yang masuk. So kat sini 2.
Okey, dan D out ni garis yang keluar daripada A ialah kosong. Maka jumlah bilangan tepi pada bucu A ialah 2 tambah kosong sama dengan 2. Okey, begitu juga dengan bucu-bucu yang lain. Okey, kalau untuk B pula, B pun sama. Tengok pada bucu B. Okey, dia tak ada yang masuk. Okey, sebab anak panah semua keluar. Jadi bilangan yang keluar ialah 2. C. Okey, C yang masuk ada 2. Okey, yang keluar daripada C ada 1. Dan D pula bilangan yang masuk kosong dan bilangan yang keluar ialah 1. Jadi kalau kita tambahkan semua bilangan darjah, bilangan tepi, bilangan darjah untuk bilangan tepi, maka kita tak akan dapat jawapannya 8. Okey, itu bagi graf mudah. Untuk graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi pun sama, dia ada graf tak terarah dan juga graf terarah juga. Caranya sama juga seperti mana graf mudah. Okey, cuma bezanya ialah pada kalau graf mudah tadi dia tak ada gelong. Okey, graf gelong dia ada gelong. Okey, untuk contoh macam ni ada 5 bucu 1 2 3 4 5 P Q R S T. So untuk tata tanda penulisan tepi, okey, boleh PT, PQ, QR, QR, okey, QR ada 2, okey, QR, QR, okey, QS, ST dan TT. TT ni gelongnya 1. Dia mula pada T dan kembali semula ke T. Okey, begitu juga dengan bilangan darjah, bilangan tepi bagi P ada 2. Okey, 1, 2. Q ada 4. Okey, 1, 2, 3 dan 4. R ada 2, 1 dan 2. S ada 2, 1 dan 2. TT, okey, bilangan tepi bagi T ada 4. Okey. Dan juga jumlah keseluruhannya ada 14. Okey. Alright. Bagi graf yang terarah, okey, cara penulisannya sama juga bagi bucu dan cara penulisan bagi tepi mengikut arah anak panah. So macam ni, okey, anak panah dia. Okey, so P Q, okay, PQ, QR, QR, RQ, RQ, SQ, SQ, TS, TS, TT, KTT dan TP. Okey, jadi bilangan cara penulisan bagi darjah pun sama seperti mana graf mudah juga. Mesti ada in, ada out. Tengok kepada anak panah je. Contoh kalau pada P ni, dia ada satu yang keluar, satu yang masuk. Jadi in ada satu, out ada satu. Okey, sampailah kepada keseluruhan bucu-bucu mengikut arah keluar dan masuk. So bila kita gabungkan dia, okey, jumlahkan dia akan dapat 14. Okey, bilangan darjah tetap sama untuk graf yang tidak terarah dan juga graf yang terarah. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada perkara yang kelima dalam bab 5 ini, iaitu beza di antara graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Kita boleh rujuk jadual dalam buku teks muka surat 137. Okey, saya ambil buku teks. Okey, ini buku teks. Okey, jenis grafnya dua-dua ada, terarah dan tidak terarah pun sama, berpemberat, terarah dan tidak terarah. Cuma perbezaannya kepada tepi. Okey, untuk graf yang berpemberat, kita kena nyatakan nilai ataupun dia punya pemberat dia. Okey, manakala graf yang tidak berpemberat, dia tiada nilai ataupun pemberat yang dinyatakan, dia kosong saja. Okey, kegunaan bagi graf pemberat, biasanya bilangan tepi ini dia menunjukkan ataupun mewakili jarak di antara dua bandar. Okey, masa yang diambil untuk suatu gerakan, nilai arus suatu litar elektrik dan kos dan sebagainya. Manakala graf yang tidak berpemberat, antara contoh yang kita boleh gunakan untuk tepi ini mengangkat maklumat hierarki jawatan dalam carta organisasi, peta alir, peta pokok dan peta B. Okey, kalau kita boleh tengok, untuk graf yang tak berpemberat ini memang tidak ada sebarang nilai yang ditunjukkan kepada tepi. Okey, untuk graf yang berpemberat, untuk tepi itu sentiasa ada nilai yang mewakili sesuatu unit tertentu di antara jarak di antara dua bucu. Okey, so kita tengok contoh yang pertama.
Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey. So kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu. So kita boleh lukiskan graf. Okey. Bucu dulu. P. Okey. Q. Ataupun sini P. Q. R. S. T. Okey. P. Q. R. S. T. Okey. Kemudian kita buat bilangan tepi. Tengok. PQ. P menghala ke Q. Okey. PQ. Kita buat garisan. P menghala ke Q. Okey. Kita buat anak panah. PR. Okey. P pergi ke R. RQ. Okey. R pergi ke Q. SR. S pergi ke R. SQ. S pergi ke Q. Dan ST. S pergi ke T. Okey. Jadi kita dah siap. Oh, jadi U-nya kat mana? U-nya. Okey. Letak sini U. Okey. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, U tak ada dia punya tepi. Okey. Yang kedua, mempunyai satu gelong pada bucu Q dan RS ialah berbilang tepi dengan keadaan. Okey, seterusnya inilah bilangan maklumat untuk tepi yang keluar dan yang masuk. Okey, kita gunakan raja yang sama juga. Okey. P Q R S. Okey. So, kat sini kita tengok D in out. Maksudnya ada satu garisan yang masuk ke P dan satu garisan yang keluar. Okey. Kemudian dia kata D. Okey. So kita terus letak anak panah senang. Okey, D in. Okey, satu masuk, D out, satu keluar. Okey, D in 3 masuk pada Q 1. Okey, so Q masuk 3, 1, 2, 3. Okey, kat sini kita dah boleh buat sikit-sikit dah. Okey, so P out ada 1, Q masuk ada 3. Okey, 1, 2, 3. Kemudian Q yang keluar ada 2. Okey, maksudnya kat sini 2 ni dia ada gelong. Okey, dia ada gelong. Okey, 1, 2. Okey. Kemudian keluar daripada R, masuk ke R kosong, tapi keluar dekat R ada 3. Okey, sekarang R dah keluar 1, so lagi 2 kat mana? So dia ada gelong kat sini ke S. 1, 2. Okey, 1, 2 dia keluar. Okey, dan tengok S yang masuk ada 3. 1, 2, 3. Okey, dan yang keluar dari S ada 1. Okey, so kita dah siap untuk contoh yang pertama. Okey, tengok contoh yang kedua pula. Okey, lengkapkan graf berperat dan tak terarah yang diberikan. Okey, dia dah beri kat sini bucu-bucu, cuma gambarnya tak lengkap. So, kita kena lengkapkan dia. Okey, so EB kita lengkapkan maklumat. EB diberi 12 km. Sini letak sini 12. AC tak ada, letak sini bucu C dan kita buat garisan. Okey, letak sini 40. Okey, BC. Okey, sambungkan BC sini. Okey, tulis sini 21. BD. Okey, D tak ada. Letak D dekat bawah ni. Okey, kita sambungkan.
letak sini 15. DE, okay, DE ada, sambungkan DE. Okay, letak sini 7. Dan akhir sekali AE 10. Okey, dah siap gambar untuk graf berpemberat dan tak terarah. So, bila sebut tak terarah, tidak ada anak panah. Okey, Encik Said dan Encik Sivan memandu kereta dari A ke C. Okey, A ke C dengan keadaan Encik Said memandu mengikut jarak terpendek. So, jarak terpendek, okey. So, dia ada terus A, direct A terus ke C. Dia terus pergi A, pergi ke C terus. So, jawapannya 40 kilometer. Okey, B pula. Encik Sivan memandu ikut E dan B. Ini daripada A, lalu E dan B terus ke C. Maksudnya A, dia pergi ke E, pergi ke B, baru pergi ke C. So, A ke E jarak dia 10, tambah E ke B 12, tambah B ke C 21. So, jawapannya kita guna kalkulator. 10 tambah 12 tambah 21, jawapannya ialah 43. 43. Hitung beza. So, beza di antara Encik Sivan dan Encik Said. So, 43 tolakkan dengan 40. Jawapannya ialah 3 kilometer. Okey, so kita dah selesai untuk mempelajari bahagian kedua dalam bab 5. So, untuk video yang akan datang, kita akan masuk ke bahagian yang ketiga dalam bab yang ke-5. Okey, sehingga berjumpa lagi. Bye.